Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam halaqah ilmu ini. Jazakumullah khairan katsira kepada tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, tuan-tuan Nazir, tuan kuasa Masjid Mamuriah, sahabat-sahabat lain, Tuan Haji Datuk Barin di hospital, Tok Ngulu, Tok Sidang, mantan ahli majlis, muslimin muslimat, anak-anak kuntung-kuntung iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bicara kita pada subuh ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih lagi berlega dalam tajuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan mungkin hanya tinggal beberapa tajuk membicarakan tentang tugas tanggungjawab kita sebagai individu Islam yang Nabi menekankan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kamu ketua dan kamu akan dipertanggungjawabkan di atas tanggungjawab dan pengetuaan kamu itu. Jadi dengan sebab itu kita muhasabah diri kita sama ada kita dapat terlepas ataupun tidak daripada tanggungjawab untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Telah kita buat ke, belum ke, dan sebagainya. Sebagaimana bicara kita yang lepas, kita telah meletakkan bahawa dalam hal-hal yang berkaitan dengan kekeluargaan, rasanya insya-Allah kita dapat menentukannya. Anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kita dapat mampu menunaikan perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada nar. Tapi bila ke atas sedikit di peringkat masyarakatnya, apatah lagi peringkat atas lagi negaranya, jamaahnya, banyak yang kita tak mampu kerana suasana sekelilingnya. Kita merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Hushaimin wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna ala an yughayyiru thumma la yughayyiru illa yushiku an yu'ammahumullah minhu bi'iqab. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahul Tirmizi, Abu Daud. Yang bermakna tiada satu kaum yang mengerjakan kemaksiatan sedangkan di kalangan mereka itu ada orang yang berkuasa untuk mencegah perbuatan itu tetapi tidak melaksanakannya, melainkan Allah hampir-hampir akan meratakan mereka itu dengan seksa daripada sisinya. Inilah amaran keras Allah bagikan kepada kita, yang mana telah dibicarakan pada masa lepas. Apa saja yang berlaku di depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, yang berkaitan dengan adanya urusan tanggungjawab kita yang mesti kita laksanakan, iaitu tentang menyuruh ni senang. Nak suruh orang buat baik, ajak orang buat baik, yang datang yang baik-baik, yang tak baik tak datang. Itu biasa. Yang susah nak melarang, sebab orang baik tak buat benda-benda yang tak baik tu. Tetapi orang-orang yang tak baik tu, yang buat benda-benda yang tak baik tu, nak larang susah. Ilmu tak ada, degil pula tu. Nak degil melawan pula tu. Jadi begitulah dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan tanggungjawab ni, sama ada kita namakan dia, kita nak tarbiyah dia, kita nak didik dia, kita nak ajar dia, itulah perkara yang
menghalang, yang mendepani kita dalam urusan itu. Jadi dalam hal-hal ini, yang pertama sekali yang disebutkan, ya, man ra'a munkaran falyughayyiru biyadihi, ya, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Ini telah banyak kali kita bicarakan, iaitu Nabi menekankan bila jumpa kemungkaran, cegah dengan tangan kita. Ini kalau anak kita bolehlah. Anak kita buat salah, tak mau solat ke, tak mau mengaji ke, punting sekolah ke, ya, kita boleh gunakan kuasa kita, ataupun memang dengan tangan kita tangan-tangankan dia, ya. Tetapi kalau dengan tempat-tempat lain, perkara lain, tak mampu kita. Sebab pertama tak ada kuasa, tak diberi kuasa, ya. Dengan sebab itu selalu kita mendengar istilah, ya, istilah ni, kau ni nak sangat kuasa, gila kuasa ke, ya. Jadi perkataan gila kuasa tu, ya, kata penyelesaiannya, aku bukan gila kuasa. Ataupun kalau dalam peringkat jemaahnya mengatakan, bukan kami gila kuasa, tapi nak mengambil kuasa daripada orang gila. Itu. Ini biasa sangat dengar, ya. Tapi kemampuan kita setakat mana? Dalam hal ini Nabi menekankan, ya, kalau tak ada kuasa dengan kuasa yang ada, ya, umpamanya kalau pihak penguasaan, ya, di tempat kita ni yang ada kuasa ni, pihak penguasaan, ya, daripada segi kumpulannya, penguat kuasa pejabat agama ada satu kumpulan, penguat kuasa majlis daerah ada kumpulan, penguat kuasa daripada pihak polis PDRM ada, kemudian disokong oleh penguat kuasa daripada pegawai-pegawai masjid yang diberikan kad kuasa. Tapi setakat mana kad itu boleh memberi kuasa kepada kita? Ataupun yang tak ada kad, ada kuasa ke tak ada kuasa? Jadi dalam hal kuasa ini, Nabi tak menyebut pun kalau kamu ada kad ke tak ada kad. Tapi kalau kamu bertanggungjawab ke atas anak didik kamu, rakyat-rakyat di bawah ruang lingkup kamu, maka tanggungjawab kamu lah, tanggungjawab kita lah yang melaksana dan menyelesaikannya. Di dalam hal ini, kemungkaran-kemungkaran di tempat kita sebagaimana dibicarakan pada masa lepas, ya, peringkat keluarga, peringkat negara, dan peringkat yang berkaitan dengan undang-undang, ya, ini agak sukar. Sebab apa dibicarakan pada 2-3 minggu lepas, ya, ada perkara-perkara yang ada undang-undang syariahnya, ya, tetapi tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh kekangan-kekangan yang dihalang oleh peraturan-peraturan, sama ada berkaitan dengan akta-akta ataupun enactment-enactment yang belum lagi diluluskan. Sedangkan perkara itu sudah termaktub dalam hukum-hukum Allah, sama ada dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis, ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul, ya. Kalau berlaku sesuatu kemuskilan ataupun apa-apa yang meragukan, rujuk balik pada Quran dan Hadis. Tetapi dalam hal negara kita ni, perkara tu bertingkat-tingkat, tak rujuk tu rujuk tapi tak buat, ya. Kalau perkara tu berlaku dalam kesalahan mahkamah syariah, boleh diulang bicara di mahkamah syariah, dan ada perkara syariah yang dirujuk kepada mahkamah sivil contohnya. Daripada situlah ada peringkat-peringkat, mahkamah sessionnya, mahkamah magistratenya, mahkamah tingginya, mahkamah persekutuannya, mahkamah rayuannya, ya. Begitu keadaannya. Yang tidak melaksanakan hukum Islam dan menafikan apa yang Allah perintahkan. Jadi dengan sebab itu,
Dalam waktu yang terbatas ini kita melihat tanggungjawab kita yang mampu kita buat ialah bagi penerangan. Macam inilah penerangan apa yang ada pada kita. Kita hanya rakyat biasa. Yang bercakap ni pun lagi luar biasa. Yang tak biasa nak bercakap dengan orang yang lebih hebat lagi, tapi tak ada kuasa. Inilah masalah yang berlaku dalam kongkongan penjajahan yang diberikan kepada kita selama ratus-ratus ribu tahun oleh penjajah orientalis yang juga ahli kitab yang tidak melaksanakan hukum kitabnya. Jadi dengan sebab itu, kalau penerangan saja setakat mana. Kemudian melarang memberi nasihat, melarang setakat larang je lah. Contoh ambil besar sikit di keliling kita ada perkara-perkara sekarang ni yang dipertikaikan. Judi kecil-kecil je, tikam ekor, kalau ekor tu kena, ataupun judi-judi yang biasa-biasa. Di sini tak ada slot machine tu, yang ada tu tikam-tikam tarik-tarik tu, biasanya di kedai-kedai runcit ada, ataupun bola-bola masuk tu. Benda kecil tapi hukum judi ada juga, tapi mampu ke kita nak melaksanakan atau ambil buang? Tak mampu. Sebab ada lesen. Dengan sebab itu pengalaman anak duduk dalam pejabat agama yang diambil tindakan ialah orang-orang yang buat maksiat. Penguatkuasa agama mungkin ada, tangkap buat salah, tak tengok pun lesen apa sebagainya. Sekarang ini anak ada pengalaman di masjid daerah, keluarkan lesen urut kaki. Tapi bila pergi yang diurutnya di atas kaki, bukan kaki. Maaf ini jangan salah faham lah. Tapi itulah realitinya. Maknanya perkara-perkara ini susah nak dibendung. Perkara itu salah, maka keluarlah dalam apa-apa press conference mengatakan kerajaan sekarang tidak bagus melaksanakan hukum, tapi judi bertambah-tambah, bilik urut bertambah-tambah. Baca sajalah surat khabar, tengok macam mana. Apa yang nak sebutkan ialah bahawa sedaya upaya kita buat, tapi kekangan itu ada bahagian-bahagiannya. Tentang perkara-perkara di luar kawalan itu, bagi tahulah. Pergi, bagi tahu dulu, report nama bahawa, maaf cakap ni, aku ni nak pergi ke bilik urut tu, aku nak tengok apa yang diurut. Bagi tahu dulu. Kalau tak dibagi tahu dulu, memang kena hukuman. Macam kes-kes yang berlaku di bandar-bandar. Bagi tahu, report nama, lapor diri, bahawa kita pergi itu bukan pergi untuk kemaksiatan itu, tetapi untuk mengkaji kemaksiatan itu. Mampu ke tak mampu? Jangan dibuat WhatsApp sekarang ni berasap 1 saat saja sampai keluar dah. Tapi jangan dibuat. Tapi bagaimana kita nak mendapatkan satu kebenaran, nak mengatakan bahawa betul dia bukan urut kaki. Refleksologi itu tidak berlaku macam itu. Yang berlakunya logi-logi yang lain. Kalau kita nampak tapi tak melarang, samalah kita ni terpalit. Terpalit tu maknanya kita tengok dan pandang saja. Maknanya tak nak bercakap pun tak boleh. Macam kalau pejabat agama, rasanya kelemahannya ialah tangkap boleh, tapi bila kita nak kata apa buat ni, oh saya ada lesen, tunjuk lesen urut kaki, kita benganga macam tu je, nak buat macam mana? Akhirnya fa illam yastati fa habibi qalbi, kalau tak mampu je dengan hati. Inilah yang disebutkan wazalika adhaful iman. Dengan hati itu ialah selemah-lemah iman. Sedangkan iman kita nak dipertingkatkan untuk mendapat nikmat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau imannya lemah,
dengan apa kita nak bertindak. Jadi dengan sebab itu, bagaimana zaman-zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat, mereka mendengar, mereka melihat, dan mereka nampak perbuatan Nabi tepat menepati kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tak kira apa halangan, tetapi tanggungjawab kemungkaran tetap dicegah, walaupun benda itu boleh memudaratkan diri. Sekarang ni mampu ke kita nak pergi buat tindakan? Akhirnya kalau yang ada lesen tu kita tangkap, bukan dia masuk penjara. Siapa? Kita, sebab menceroboh. Walaupun dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama ini, ada Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab yang sama ni, urutan yang sama, iaitu dengan amaran-amaran bahawa kita jangan mengintip, wala tajassasu, jangan mengintip-intip nak cari kesalahan. Memanglah betul, cari kesalahan orang 1001 macam ada. Cari kesalahan tempat-tempat lain 1001 macam ada. Anda cuba meninjau di corner dekat dengan market lama tu. Banyak motor, banyak kereta, orang tak ada. Di mana perginya? Atas tu. Atas tu buat apa? Siapa yang sanggup pergi, bagi maklumat pada anda. Pihak masjid pun ada kad kuasa, pergi tengok di sana. Budak Islam Melayu, budak Melayu pun ada. Ini yang menjadikan satu perbahasan. Bila pihak majlis daerah nak menuluskan sesuatu lesen kepada rumah urut baik, karaoke baik, tempat riadah baik, memikirkan ini, bagi mereka yang melihatkan tidak ada undang-undang syariahnya, dia kata tak ada apa-apa, duduk-duduk saja minum-minum. Minum-minum itulah apa yang nak diminum. Sama dengan kalau tuan guru tanya, tak salah makan sepit tu, tapi apa benda yang disepit tu? Samalah dengan makan dengan tangan pun apa sebagainya. Yang disepit tu maklum sajalah. Makna orang yang makan bersepit tu, maknanya dia makan apa saja yang boleh disepit. Tapi kalau orang Islam makan bersepit, makan mi, apa salahnya makan mi sepit? Ramai orang-orang Islam di negeri China tu memang makannya bersepit, tapi yang disepitnya apa dia? Mi sajalah, bukan ada benda-benda lain. Jadi begitulah dalam kerja-kerja yang berkaitan dengan tegahan dan suruhan ini, perkara-perkara kekangannya banyak, dan orang yang nak melakukan tu mudah-mudah saja, dan kita pun tengok-tengok macam tak ada apa-apa. Contoh yang terbarulah, dah sebut dah dulu, yang hilang ialah MH370, tapi yang Zam-Zam ala Kazamnya orang Islam juga, tak timbul pun. Baru ni pula puja pula lagi pantai, kata mayat tu boleh timbul pula, dengan kerentongnya, kerentong ketuk tu untuk tanda orang mati kot lah. Jadi bila dah ada orang mati, mayat tu timbul dan sebagainya. Kalau kebetulan ada pun, tapi tak betul. Sebab itu ada pemujaan-pemujaan selain daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada bukan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, mana mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang nak tegur tu? Boleh kita tegur. Semua nak tengok tu, YouTube tu, dia kata siapa tegur dia, aku sepak dia. Dia penyepak dia je, penyepak kita tak ada. Dengan sebab itu, benda-benda itu kalau dilihat oleh anak-anak kita 20 tahun akan datang, ataupun 30 tahun akan datang, dia kata tengok, kalau ada kapal terbang masuk laut ke, orang masuk laut ke, boleh buat Zam-Zam ala Kazam, boleh nampak semua, dan boleh puja pula dengan kerentong. Kerentong tahu sekarang tak jumpa pun. Kentong. Wak kentong ni tukang ketuk kentong tu lah, menanda waktu, masuk waktu, apa-apa pun saja pun. Dan kentong tu juga untuk menandakan kalau ada kematian,
Maknanya kalau 3 kali ketuk budak kecil, 7 kali ketuk orang tua, ya. Jadi mungkin di situ 3 kali pun ketuk, 7 kali pun ketuk, sampai hari ini tak timbul-timbul pun, ya. Jadi benda-benda itu, ada perkara lain yang berlaku, timbul perkara lain yang berlaku, kemungkaran-kemungkaran yang bila dirujuk oleh anak-anak kita pada masa akan datang, yang tak ada ilmu, kurang ilmu. Dalam keadaan sekarang ada ilmu pun, ya, masih lagi berlaku seperti macam itu, ya. Maka kemampuan kita untuk mencegahnya tidak ada. Dan pihak umara, ya, macam langsung tak ada komen apa-apa pun, ya. Baik daripada pihak agamanya, ya, daripada qadi ke mufti ke tuan qadi ada tadi, ya. Sekarang jadi pengarah lah, ya. Maknanya tak sampai nak mencegah benda tu, ya. Sebab benda tu ada kuasa lain, ya. Termasuklah tadi pihak penguasa jabat agama ke, pihak penguasa majlis ke, pihak penguasa polis ke, ya. Tak tangkap pun benda tu bercanggah dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itu kita yang ada ilmu ni, kita berdoa, ya. Setakat berdoa lah, cegah dengan hati, wazalika at'alqul iman, itu selemah-lemah iman, tapi kena pertingkatkan. Mampu kita hidup dengan lemah-lemah iman macam tu, ya. Sedangkan kita duduk di tempat ibadat ni nak menguatkan iman dan sebagainya, tapi kadang-kadang hati kita tidak tenteram. Inilah puncanya. Sama dengan keadaan-keadaan negara kita. Negara kita tidak tenteram sebab hukum Allah tidak dilaksanakan. Dulu banyak kali disebutkan bahawa, ya, kalau tak melaksanakan hukum Allah, ya, kaedahnya Allah kata carilah hukum lain yang boleh menyelesaikan masalah. Apa dia? Banyak perkara masalah, ya. Iaitu hukum-hukum yang sepatutnya ada hukum syariahnya tidak dilaksanakan, dibuat hukum lain. Kalau nak diperjelaskan lagi, ya, dulu anda dah sebutkan, ya, kalaulah nikah kahwin itu saksinya 2 orang, ya, perkara dalam munakahatnya, tapi perkara zina dan liwat 4 orang saksinya, maknanya lebih lagi, ramai lagi, ya, tidak dilaksanakan. Yang ini, katalah yang datang saksi itu seorang aja, semua bapa pengantin pun kata, mana saksi lagi ni? Tak ada saksi, tak sah, ya. Orang bawah rumah pun kata tak sah, tukang masak pun kata tak sah, ya. Tapi bila hal zina dan liwat, tak ada saksi pun, ya. Dia kata ada, ya, ada video, ada DNA. Allah tak tahu ke sekarang ini ada DNA, ada video, ya. Allah tahu, tapi mengapa Allah tak sebutkan nanti di akhir zaman dah ada orang pakar uji DNA, ada video, tak payah pakai saksi. Ada, pernah dengar, ya. Jadi itu hujah kita je lah, bawa ke mahkamah, habis, ya, menghina mahkamah pula. Ini bukan menghina mahkamah, ya. Mahkamah tu menghina Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Iaitu melaksanakan hukum yang menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Sensitif ke kita? Ya. Kadang-kadang sensitif waktu itu, bila waktu baca tu, geramnya macam tu je. Tutup kitab, habis macam hari ni lah, tutup kitab ni pukul 7 lah. Maaf, ya, kerana mungkin ada yang nak mengantar anak ke sekolah, ya. Anak pun terlajak sikit 5 minit, ya. Jadi kita henti setakat itu, kena handbrake tarik, ya. Maka mudah-mudahan sekali 2 kali lagi habislah tajuk ni, ya. Jadi terpulanglah kepada pihak masjid nak rujuk mana, ya. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin ini tajuk yang lain yang berkaitan dengan kemasyarakatan, ya, banyak lagi, segala-galanya banyak dibicarakan, sama ada dalam bentuk tasawuf fiqh ke dan tasawuf usuluddin ke, banyak perkara. Yang ini tasawuf mengenai muamalatnya, iaitu tentang perkara-perkara tanggungjawab kita sesama manusia. Allahu a'lam. Dan kita pun tak sempat nak istighfar baraya. Kita terus pada suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta